soalan. Serbuk zinc berlebihan ditambah kepada 50 cm padu asid hidroklorik 1 molar. Okay, isi padu gas yang dikumpul dan masa yang diambil direkodkan. Lengkapkan jadual berikut. Okay, lakarkan graf. Kalau lakaran graf, dia kata lakar bukan plot. Kalau lakar tulis atas kertas kajan je, lukis macam ni je. Tak perlu kertas graf. Kalau dia kata plotkan graf, itu kena guna kertas graf. Okay. Bagi isi padu gas hidrogen yang terkumpul melawan masa untuk tindak balas antara serbuk zinc berlebihan dengan 50 cm padu asid hidroklorik 1 molar. Tangent bagi graf pada T1, T2, T3 ditunjukkan. Okay, tapi dia lukis macam ni je, dia tak buat segitiga. Sebenarnya nak cari tangent kena buatlah dia punya segitiga ni. Ni pada masa T1, T2, T3. So, maksudnya tangent buat macam cikgu buat tu lah. Tarik sini dan ini pastikan 90 darjah. Segitiga ni mesti 90 darjah. Lepas tu T3 ni tak ada apalah sebab dia dah kosong, dah landai. Tak perlu cari lah, mestilah kosong. Dia punya kecerunan tu kosong. Yang kat sini ni. Dah stop, maksudnya eksperimen tu dah berhenti mengeluarkan gas hidrogen. Okay. Ini kan juga dengan tajuk asid, base dan garam iaitu zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik. Patutnya kita tahulah hasilnya ialah garam dan gas hidrogen sebab zinc tu logam bertindak balas dengan asid hidroklorik. Maksud kita boleh buat persamaan lah. Okay, tuliskan persamaan kimia seimbang tu. Di sini. Okay. So zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik. So kita tahu dah punya hasil dia ialah zinc klorida dengan gas hidrogen. Ini patut awak kena boleh buat lah ni. Okay. So kita balance kita kena seimbangkan persamaan ni. Tengok klorin ada 2, so kena letak 2 depan ni. Okay, sekarang kita check semua sekali. Unsurnya dah sama bilangan dah. Zinc 1, hidrogen ada 2, ni pun ada 2. Okay, dah cukup. Klorin 2, ini pun 2. Okay, dah dia punya persamaan kimia pun dah seimbang. Ya. Tapi awak kena ingat kalau logam hasil dia macam ni, garam, gas hidrogen. Kalau karbonat logam apa hasil dia? Kalau apa lagi? Alkali apa hasil dia? Kalau oksida logam apa hasilnya? Okay, so ni dapat jawapan ni. Okay, kemudian hitung isi padu gas yang terkumpul dalam eksperimen pada keadaan bilik. Hitung gas hidrogen yang terkumpul dalam eksperimen pada keadaan bilik. Okay, ni tu tajuknya kaitan dengan tajuk formula dan persamaan kimia yang penyelesaian masalah tu. Guna EMRA. Sebab nak isi padu akhir jumlah yang terkumpul. So, kita tengok ialah dia nak daripada soalan tu dia nak yang ni. Okay. Berapa isi padu? So awak conteng dekat persamaan kimia tu. Okay, kalau ini bukan jawapan lah, contohnya tulis je boleh conteng dah. Okay, berapa isi padunya? So boleh tulis berapa W. Okay. Lepas tu kita tulis yang ni berlebihan, zinc berlebihan. Dalam kimia bahan yang berlebihan tidak menentukan hasil, ekses berlebihan. Ini kita tulis dia punya W sama dengan 50 cm padu. Lepas tu dia punya kemolaran ataupun kepekatan 1 mol DM-3. Okay, kita tulis maklumat di soalan tu. Di bawah boleh, di atas boleh. Supaya kita ni lah tahu. Jadi yang terlibatnya kita buat garisan antara ini dengan ini. Yang berlebihan dia kata tak menentukan hasil. Ini yang diberi ini yang bukan berlebihan dah. Dia akan menentukan hasil ni. Okay, jadi kaitannya antara asid hidroklorik dengan hidrogen je. Itu tahu nisbah tak tahu. Tahunya asid hidroklorik, tak tahunya gas hidrogen. Jadi kita boleh buat EMRA. E itu dah ada. Okay, E iaitu equation dah ada. Cari bilangan mol. So bilangan mol apa? HCl je lah. Okay. Sama dengan ini larutan, jadi guna formula yang macam Cikgu Atika ajar tu lah, mv/1000. Kita tambah lagi punya formula bagi mencari bilangan mol untuk larutan mv/1000.
So M ialah kemolaran, masukkan nilai dia 1, V 50. Kalau dalam sentimeter padu kena bagi dengan 1000. Itu formula dia MV per 1000. Tapi kalau dalam V itu dah dalam desimeter padu, tak perlu bahagi lagi dengan 1000. Okay. So ini jawapannya ialah bila awak tekan kalkulator dapat 0.05 mol. Ingat unit kena buat. Macam ni. Nak cari bilangan mol, mesti unit dia mol. Bagi mol di M93 itu kepekatan, bukannya bilangan mol. Okey, dah yang ni M dah, E dah, lepas tu RA. Tinggal buat ratio, cari jawapan. Okay, so rasionya ialah daripada persamaan kimia. Daripada persamaan kimia. Tahu, nisbah tak tahu kan? Okey, tahu, nisbah tak tahu. Yang kita tahu tadi, yang kita cikgu tanda tadi, yang tahu ini yang kita tahu. Ini nisbah tak tahu. Asid hidroklorik tu kita tahu. Sebab kita dah kira ni asid hidroklorik. So, daripada persamaan kimia 2 mol. 2 mol HCl. Okay, nisbah kepada 1 mol hidrogen. 1 mol sebab ni dia tak ada apa-apa depan ni, maksudnya 1. 2 ni maksudnya 2 mol. Okay, jadi kemudian daripada pengiraan masuk pengiraan kita dapat ini saja. So 0.05 mol HCl. Okay. Kalau 21, kalau 0.05 apa dia? Hidrogen. Berapa mol hidrogen? Kalau ikut nisbah tu. 2, 1, 0.05 berapa? 0.025 cikgu. Okey, betul. 0.025 mol. Maksudnya dia bahagi 2. Sebab 2, 1. Jadi 0.05 pun kita bahagi 2 dapatlah 0.025 mol. Okay. So kita dapat ni, belum lagi jawapan. Sebab dia nak bukan mol. Dia nak cari isi padu. So nanti markah dia akan kira kat sini 1. Awak berjaya mencari bilangan mol HCl. Tapi kalau kat sini awak tulis bilangan mol hidrogen terus salah lah. Ataupun buat bilangan mol saja pun salah. Bilangan mol apa awak cari. Ataupun tak ada label-label, ada angka macam ni je. Juga salah. Tak tahu cari apa. Tahu tak? Dia kena tulis ayat tu, tulis apa benda. Bukannya ada angka je. Okey, kemudian tulis lengkap macam ni. Tak ada tinggal-tinggal apa macam ni. 1 markah. Tapi kalau awak buat macam nombor je, ada nombor ni tak ada, ini tak ada. Ini pun tak ada. Ada 0.05 mol, titik bertindih 0.025 mol. Juga salah. Kimia ada cerewet sikit. Dia tak ada main-main angka tu macam matematik, bukannya kimia. Dia gabungan tulis ayat dan nombor. Okey, ni 1 markah. So, jangan ingat awak boleh jawab, awak dapat markah tinggi. Kalau kena gaya, dapat 0 markah walaupun boleh jawab. Walaupun dah faham tapi teknik menulis tak betul. Itu yang ramai rasa bila keluar dewan exam ataupun bila peperiksaan dia kata, saya boleh jawab. Saya boleh jawab. Macam tu. Dia yakin boleh jawab macam tu je. Macam kita kat rumah lah, tak apalah, tak masuk kelas ke apa, nanti aku boleh jawab. Kita perasan kita seorang ni boleh jawab. Nanti aku baca, aku boleh jawab je. Tak masuk kelas, tak buat latihan. Tapi duk yakin macam tu, mimpi macam tu. Kan? Duduk kat rumah main game, tengok TV macam tu je, lepak-lepak. Tak apa, nanti SPM aku dapat A. Itu dia termimpi, mak jening boleh lah. Mana ada macam tu, orang yang dapat A+ tu walaupun dia tak masuk kelas. Kadang-kadang dia join tu, dia join ni. Join tuition sana, join tuition sana sini. Bukan dia tidur, dia baring, dia tak masuk kelas, dia dapat A+. Tak ada. Tapi bila orang tanya, dia cakap lah, aku lepak-lepak je dapat A+. Tak ulang kaji pun, tidur je. Dia tak nak beritahu yang sebenar. Sebenarnya dia study hard, tidur larut malam, tak main game, tak tengok TV, tak berbual, tak borak-borak. Dia tak nak cerita, dia cerita yang tak betul. Supaya nanti awak ikut. Betul. Dia ikut supaya nanti awak jahanam, dia berjaya. So orang macam tu tak elok diikut. Dia tahu dia cakap tak betul.
Jangan terpedaya. Itu macam-macam pengaruh apa tu. Dajjal apa ke. Ini cerita yang betul lah patutnya. Okey. Ini dah R. Lepas tu A. Cari jawapan. Jawapan dia nak kita balik kepada asal soalan tu. Dia nak apa? Isi padu gas hidrogen. Jangan berhenti sampai sini sebab belum dapat lagi isi padu gas hidrogen. So isi padu gas hidrogen ada mol. Awak ingat lagi kita punya formula yang segitiga tu. So, patutnya ada 3 segitiga tambah satu lagi yang baru belajar yang MV per 1000. Ini segitiga ni untuk bilangan mol. Itu N. Ini N ni untuk simbol bagi bilangan mol. Kalau dia pepejal ada jisim mass bahagi dengan molar mass. Jisim molar bahasa Melayunya. Mass jisim maksud dia MM ni ialah molar mass ataupun jisim molar. Kalau jisim mesti bahagi dengan jisim molar. Jangan atas jisim bawah bahagi dengan isi padu. Salah lah. Dia benda yang sama. Ini isi padu ataupun volume. Itu bawah molar volume. Isi padu molar. Okey, lagi ini untuk gas bukan cecair ni. Isi padu bukan isi padu cecair ni. Isi padu gas. Ramai pelajar yang tertukar. Ini khas sesuai untuk gas. Jisim ni sesuai untuk benda yang pepejal. Bahan tu maksudnya logam tu pepejal ke bukannya cecair. Okey, kemudian satu lagi apa? Bilangan zarah. Bilangan zarah ini untuk semualah. Okey, bagi dengan pemalar Avogadro Na. Avogadro number. Ni 3 ni. Tambah yang awak baru belajar tu ialah MV per 1000. Nak buat segitiga boleh juga kan? Buat macam ni. N lepas tu MV per 1000. Boleh juga Ini khas untuk cecair ataupun larutan. Tapi ni 1000 ni jika V tu dia bahagi dalam sentimeter padu. Sebab unitnya asalnya MV yang V tu dalam desimeter padu. So kita tukar nak jadikan desimeter padu kita kena bahagi dengan 1000. Jadi yang ni kita tengok dia dapat apa bilangan mol nak cari isi padu gas. Dia hidrogen ni gas bukan cecair. So ini sahaja formula yang sesuai dengan dia. Jangan ambil yang ni pula. Ini khas untuk cecair. So kita dapat yang ni, kita nak cari isi padu. Yang ni kan awak tutup yang ni. Lepas tu jadi formulanya isi padu sama dengan bilangan mol darab dengan isi padu molar. Jadi isi padu hidrogen sama dengan N darab MV. Tak apa nak tulis formula ni dalam BI ke BM ke tak apa. Dia bercampur-campur tak apa. Janji nombor-nombor angka yang awak masuk tu sama. Nombor ni tak kira lah BM, BI pun nombornya sama kan. N ni daripada bilangan mol hidrogen. Ambil yang ni. Masuk kat sini. Jangan ambil yang ni pula. Ni bilangan mol asid hidroklorik. So 0.025 mol. Darab dengan isi padu molar. Isi padu molar dia nyata tak kat sini? Patutnya dia cakap ni. Dia lupa nak tulis kat sini. Jadi isi padu molar kita tahu pada suhu bilik 24 desimeter padu. Pada STP barulah 22.4. Ini dia bagi dalam exam, tak payah hafal. 24 desimeter padu mol negatif 1. Sebab dia maksudnya 24 desimeter padu dalam 1 mol. Sebab tu kena mol negatif 1. Bila naik atas dia jadi negatif 1. Jadi mol per mol awak boleh potong. Ini maksudnya per mol ataupun mol negatif 1. So jawapannya nanti unit dia dalam desimeter padu lah. 0.6 desimeter padu. Nak tukar ke sentimeter padu pun boleh. So darab dengan 1000 jadi 600 sentimeter padu. Macam tu So ni maka akhir ni 1. So biasa kalau pengiraan EMRA ni 3 ni 1, 2, 3 persamaan ni 2 markah. So 5. Persamaan kimia tu lagi banyak markah. Persamaan kimia tu ada 2. 1 ataupun 2 markah. Kalau kena seimbang biasanya dia bagi 2 markah. Tak perlu seimbang 1 markah. Maksudnya dah buat tu automatik dia dah seimbang. Tak perlu pelajar nak tengok kiri kanan 1 markah. Macam itulah. Okey, kita bagi kepada bandingkan kecerunan graf
pada T1 dan T2. Tengok betapa yang mana lebih cerun. Kalau kita tengok gambar rajah pun kita nampak ni mana lebih landai, mana lebih cerun. Okey, yang ni cerun lah, maksudnya dia macam tinggi. Kalau kita naik bukit kan dia macam curam, curam. Yang ni landai je. Maksudnya makin dia curam, makin tinggi dia punya kecerunan tu, makin tinggilah kadar tindak balas. Sebab apa? Sebab Y dia lebih tinggi. Jarak dia Y tu lebih tinggi berbanding X. So, bila bahagi dapat nilai lebih tinggi. Kalau yang ni kan landai, jadi lebih kurang je X dengan Y tu. Okey. Keturunan tangent pada graf di T2, tengok T2 kat mana? T2 tu yang dah landai tu. So dia lebih rendah keturunan dia berbanding di T1. Jadi kadar tindak balas di T2 lebih apa? Kadar cikgu kata jawapan dia mesti apa? Kadar tindak balas ni. Kadar tindak balas apa? Lebih apa? Lebih tinggi atau rendah? Betul. Jawapan untuk kadar tindak balas ni mesti jawab tinggi atau rendah. Jangan jawab cepat lambat. Itu tindak balas. Tindak balas cepat. Jadi kadarnya tinggi. Okey, yang ni dia nak yang ni T2. T2 tu landai, maksudnya rendah dia punya kecerunan dia. Jadi kadar tindak balas di T2 lebih rendah berbanding T1. Sebab T1 tu lagi curam kan, lagi dia punya tu tinggi macam tu. Kadar tindak balas berkurang apabila masa meningkat kerana ni masa meningkat ni macam ni lah. Ni T1 masa makin bertambah ni. So dia kata kadar itu semakin rendah bila masa ataupun berkurang rendah lah apabila masa meningkat kerana gisim zinc dan kepekatan asid hidroklorik berkurang dengan masa. Maksudnya bila masa makin berjalan, zinc tu makin kecil sebab dia dah bertindak balas menghasilkan garam dengan gas hidrogen. Jadi kepekatan asid hidroklorik pun sudah berkurangan. Okey, apakah kecerunan pada T3? T3 tadi yang dah datar tu, mendata. Kecerunan tangent bagi graf di T3 adalah sifar. Kalau tak ada apa-apa tu kita panggil kosong ataupun sifar. Kadar tindak balas di T3 adalah sifar. Tindak balas ini lengkap di T3. Lengkap maksudnya dah habis dah. Asid hidroklorik bertindak balas dengan zinc. Okey, semua asid hidroklorik telah bertindak balas kerana sebut zinc yang digunakan adalah berlebihan. Maksudnya nanti bila akhir zinc tu patutnya ada lagi dalam bentuk ketulan, ada lagi sikit sebab dia berlebihan. Pada masa T3 isi padu gas hidrogen yang maksimum dikumpulkan, isi padu maksimum gas hidrogen yang dikumpulkan adalah berapa ni? Ini maksudnya yang kita kira ni lah. Yang ni. Ni. 600 cm padu. Sebab kita dah kira berapakah isi padu maksimum yang dikeluarkan. Maksudnya yang akhir sekali. Yang terkumpulnya adalah 600. Okay, lakarkan lengkung bagi gisim zinc melawan masa. So, kalau dia kata sebut yang ni gisim, letakkan gisim di atas. Di atas itu paksi Y. Dan ada unit. Lepas tu masa. Lepas tu unit saat. Masa tengoklah dalam graf tu dia guna berapa jam ke saat ke, ni saat lah sebab dia aktif tindak balas ni reaktif cepat bukannya lama. Kalau lama mungkin boleh buat minit ke jam ke Okey, so gisim ni dia akan berkurang, jadi graf kita patutnya semakin berkurangan lah. Maksudnya macam ni kena berkurang. Kalau macam ni bertambah ni isi padu gas bertambah. Kalau berkurang dia kena terbalik lah. Okey, terbalik. So, jadi jawapan dia macam ni. Maksudnya awak tengok, cuba awak bayangkan ini 10 minit, 10 saat contohnya. Ini 20, 30. Masa berjalan kan 40, 50. Maksudnya kalau 10 awal-awal ni tinggi, gisim ada lagi. Memang start ni ada gisim. Berapa contohnya 10, 20 gram contoh.
Lepas tu bila 20 dia dah jadi sikit. Dia, sebab dia dah habis dah. Sikit sebab dia lepas tu tak bergerak dah. Sebab dia berlebihan zinc ni, jadi dia tak boleh buat graf tu rapat sampai ke bawah ni. Sampai sekali dia jadi kosong, tak ada zinc. Salah sebab dia berlebihan, so akhir sekali dia still lagi ada zinc ni. Tengok contohnya kita ambil bacaan yang ni, contohnya 2 gram lah. Masih ada lagi. Sampai masa habis berjalan pun dia ada lagi. Sebab dia kata zinc berlebihan. Macam tu. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Lakarkan lengkung bagi kepekatan asid hidroklorik melawan mas sebab dia tak berlebihan. Kepekatannya sama juga, akan berkurangan sebab dia bahan tindak balas. Kalau bahan tindak balas ni kita dah tahu semua akan berkurangan. Cuma kalau tak berlebihan dia rapat jadi kosong. Tapi kalau cuba buat graf hasil, contohnya hasilnya gas hidrogen. Grafnya kena bertambah naik. Sampai dia satu masa dia stop. Dia mendatar. Tapi sebab ini semua adalah hasil, ini semua adalah bahan tindak balas. So grafnya jadi berkurang macam ni. Tapi tengok yang ni rapat sampai ke bawah. Sebab asid hidroklorik bukan berlebihan. Berbandingkan dua graf ni kan, dia lain kan. Ini dia tak rapat sampai bawah, ini dia rapat. Sebab ini bahan ni adalah berlebihan, iaitu zinc berlebihan. Okey, boleh tak? Boleh faham ni? Hello? Awak ni ikut kelas kau ke on tidur ke apa? Ada cikgu ada. Tak tulis, jangan dengar saja. Kalau dengar saja mesti awak tidur lah. Ni sempat salin ke tak ni? Jawapan ni salin? Sempat, okey. Okey, sekarang kita tengok yang soalan nombor 3. Ni contoh-contoh soalan SPM lah, soalan struktur. Bukan soalan-soalan yang saja-saja buat latihan. Soalan SPM. Okay, rajah di bawah menunjukkan kelalang kon mengandungi serbuk kalsium karbonat dan asid hidroklorik. Eksperimen ni jalankan untuk mengkaji kadar tindak balas untuk mengukur jisim yang hilang bagi kelalang kon yang bertindak balas. Ni dia bukan sukat gas lah. Dia cari jisim yang berkurangan. Ini letak wool kapas, kemudian asid hidroklorik, kalsium karbonat, letak atas penimbang. Sepanjang eksperimen tu dia baca jisim. Tuliskan persamaan kimia seimbang bagi tindak balas antara kalsium karbonat dan asid hidroklorik. Tengok soalan persamaan kimia ni sentiasa ada. Ada beberapa tajuk je yang tak ada tulis persamaan kimia seimbang. Tajuk alloy. Kalau tingkatan 5, tajuk yang belakang-belakang tu yang baca-baca je. Itu kimia consumer, kimia pengguna. Dia belajar sabun, deterjen. Itu tak adalah persamaan kimia sangat. Tapi ada juga. Macam tu, ada juga. Okey, so ni pastikan pelajar boleh tulis persamaan kimia yang seimbang dengan betul. Ini tajuk asid base. Banyak tajuk asid base sekarang menulis persamaan kimia. Kalsium karbonat tambah dengan asid hidroklorik. Tadi zinc, logam. Okey, jadi yang ni ialah karbonat logam. Maksudnya ikutlah dia letak magnesium karbonat ke, natrium karbonat ke. Mestilah hasil dia apa? Garam dengan apa dia hasil dia? Dia ada 3 kan? Ada 3 hasil dia. Apa hasil yang pertama? Apa hasil yang pertama? Yang cikgu bagi bahan tu kena buat tu yang persamaan kimia tu. Persamaan kimia, persamaan ion, tuliskan zarah-zarah yang berlanggaran. Tu memang kalau boleh tulis yang tu memang baguslah. Boleh tulis persamaan kimia seimbang, boleh tulis persamaan ion, kemudian boleh nyatakan apakah ion-ion yang berlanggaran. Itu ialah khas untuk tajuk kadar tindak balas. Bila kita belajar akhir nanti ada teori pelanggaran, kena terangkan
apakah ion yang berlanggaran? Tak apalah, lepas habis ni baru kita tengok balik persamaan kimia. Habiskan dulu dia punya teori yang ni dulu. Okey, apa hasil ni? Karbonat logam. Karbonat logam. Yalah, ini karbonat logam ni. Apa hasil kat sini ni cikgu cakap ni? Hasil kat sini, kat sini, kat sini. Ada 3 hasil dia. Apa dia? Inilah karbonat logam. Okey, apa? CaCl2. Okey, CaCl2 itu garam. Garam kalsium klorida. Okey, lagi? CO. Apa dia? Garam lagi apa? Ni dah belajar kan? Yes, gas karbon dioksida. Sebab karbonat dia akan keluarkan gas karbon dioksida. Lagi? H2O. Ya, air. Dia mesti tak hilang kat sini. Daripada bahan ni dia tak akan hilang. Dia mesti ada, ni kan hidrogen. So dia akan membentuk air. Dia tak ada, macam sini ada hidrogen, bila hasil tak ada, hilang hidrogen. Jadi kena cek persamaan awak tu semua kena ada. So kalau kita cek seimbang ke tidak, dah nampak tak seimbang sebab apa? Klorin ni ada 2, sini ada 1. So kita letak kat sini. Mana yang kurang kita tambah. Kita kena cek satu-satu, kalsium 1, karbon 1, okey, oksigen 3, betul ini 2, ini 3, lepas tu hidrogen 2, betul, klorin betul, okey, dah sama, dah seimbang. Tentulah cara dia. Okay, apakah yang mungkin, kita nombor 2 A2, apa yang mungkin menyebabkan jisim hilang dalam kelalangkun tersebut ketika tidak balas berlaku? Apakah yang mungkin menyebabkan jisim berkurangan lah, hilang tu berkurangan lah. Okey, so jawapannya ini ialah gas karbon dioksida yang dibebaskan dari tindak balas antara asid hidroklorik dan kalsium karbonat. Sebab gas tu dia akan boleh keluar lah walaupun awak letak bubur kaca, bukan tutup tu kan, bubur kaca tu dia ada rongga-rongga udara, jadi dia boleh keluar, ada lubang-lubang untuk gas tu keluar, menyebabkan jisim berkurangan. Okay, apakah fungsi wool kapas? Untuk mengelakkan sebarang cecair dari terbebas dari kelalangkun. Takut maksudnya kalau dia patutnya bila kalsium karbonat bertindak balas dengan asid dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung gelembung-gelembung gas. Tu gas karbon dioksida, dia takut naik nanti keluar cecair tu. Jadi dia tak nak mengelakkan keluar, jadi letakkan wool kapas. Tapi gas still boleh keluar. Terangkan bagaimana susunan radius ini boleh digunakan dalam mengukur kadar tindak balas. Okay, gas yang terbebas menyebabkan jisim kelakon berkurang sepanjang tindak balas berlaku, menyebabkan bacaan penimbang itu dengan cara bacaan penimbang elektronik diambil pada sela ataupun selang masa yang tetap. Maksudnya awak dah set setiap 30 saat ke baca penimbang tu. Setiap 30 saat baca. Macam di sekolah kita tak buat yang ni, kita buat kita baca bacaan biuret. Kita penuhkan biuret dengan air, kita terlangkupkan dalam air yang diisi dalam besin. Lepas tu kita baca setiap 30 saat isi padu air dalam biuret yang diterlangkupkan. Biasa kita tak buat ni sebab kita ada, sebab apa? Sebab penimbang ada satu je kat sekolah. Penimbang tu mahal harganya, dalam 800. Jadi tak mampu lah nak beli satu meja satu pun tak mampu. Lagi satu ialah tindak balas dihitung dengan jumlah kehilangan jisim kelalangkun per unit masa yang diambil. Maksudnya dia punya nak hitungkan punya kadar tu ialah dengan cara cari jumlah kehilangan jisim bahagi dengan masa. Okey, lakaran graf di bawah menunjukkan keputusan eksperimen apabila bacaan diplot. Diplotkan. Maksudnya dia guna kata graf betul lah diplot ni. Kecuali lakaran. Okey, ni lakaran lakaran. Ini jisim kelakon dia berkurang, jadi graf dia turun ke bawah lah. Bukan naik. Nyatakan dan terangkan kadar tindak balas yang berlaku pada titik berikut. Titik berikut di dalam graf. Okey, titik A. Nyatakan dan terangkan kadar tindak balas.
So titik A ni ialah kecerunan dia adalah paling curam lah. Kalau macam ni, kena cari kecerunan, kena buat segitiga macam ni lah. Ni segitiga dia kat sini. Ini pusat sentuh sini, lepas tu sini. Kalau yang macam ni, kita buat macam ni segitiga kan? Macam ni. Ni kena buat kat sini pula, sebelah kiri. Yang ni yang sebelah kanan. Okay. Kecerunan graf adalah paling curam pada bahagian A ni. Kita tengok pun tahu kan curam ni. Kadar tindak balas adalah paling tinggi pada permulaan. Ni pun kita tahu semakin masa bertambah, kadar tindak balas semakin berkurang. Jadi ini yang mula-mula. Masa yang mula-mula ni kosong kan. Contoh ni 10 saat. Okey, ni mula-mula. Jadi kadar tindak balas paling tinggi pada permulaan eksperimen. Okey, titik B. Kita tengok titik B kat mana? Yang ni. Nyata dan terangkan kadar. So, cara nak menerangkannya ialah kecerunan graf sedikit curam, kadar tindak balas semakin berkurangan. Okay, titik C yang mendata C ni dah habis lah. Maksudnya pada masa 80 saat jisim dah tak berubah dah. Dia still ada ni. Takkan tak ada kan? Kalau tak ada kosong, maksudnya tak ada jisim lah. Pelangkung pun tak ada jisim, raib semua kan. Dia still ada lah sebab dia kan kaca tu still ada, tak habis. Kaca, lepas tu larutan dalam tu pun ada lagi. So kalau buat sampai rapat macam ni salah lah. Okay. So sini adalah graf pada garisan mendata tindak balas telah berhenti. Maksudnya tak ada lagi dah. Tak berkurang dah. Tak ada lagi dah gas yang dibebaskan. Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dari titik A kepada titik B. Okey. Nyatakan satu faktor. Apakah agaknya faktor itu? Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Maksudnya kadar tu dah berkurang dari A ke B. Faktornya apa? Boleh beritahu cikgu apa satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dari titik A ke titik B? A ke B. A maksudnya tinggi kan kadarnya, B makin rendah. Apa faktornya? Apa sebabnya lah? Kepekatan asid hidroklorik. Kepekatan asid hidroklorik faktornya. Berkurangan faktor kepekatannya berkurang ke bertambah? Bertambah. Bertambah? A ke B? Bertambah ke? Berkurang. Berkurang kan? Berkurang. A ke B berkurang. Ya, tulis jawapannya kepekatan. Patutnya kepekatan asid hidroklorik. Cikgu tulis formula je lah. Asid hidroklorik per masa, kepekatan per masa berkurang. Kepekatan asid hidroklorik per masa berkurang. Okey, lakarkan graf untuk menunjukkan pengurangan jisim melawan masa. Tadi ada pengurangan jisim tu kan? Tadi graf bukan pengurangan jisim dah tu. Jisim pelalang. Pengurangan jisim. Oh, pengurangan jisim. Pengurangan jisim bertambah lah kan? Pengurangan jisim. Sebab dia makin bertambah pengurangan jisim. Tadi ialah jisim. Okay? Tengok graf yang D tu ialah jisim kelalang. Jisim akan berkurangan tapi pengurangan jisim, berapa pengurangannya? Pengurangannya akan bertambah. Ni lah ni. Pengurangan jisim. Hati-hati ayat dia ni. Pengurangan maksudnya pengurangan bila kita baca tu setiap 30 saat contohnya 30 saat pengurangannya akan bertambah. So dapat graf macam ni. Lain sikit. Sebab ini adalah pengurangan jisim. Macam tadi yang graf yang pertama dia buat tu yang dia dah lukis tu ialah jisim kelalang kon. Jisim tu memang jisimnya semakin berkurang. Ini pengurangan jisim. So pada masa sama juga ni 80 saat pengurangannya dah stop mendata dah.
Okey. Persamaan kimia di bawah menunjukkan tindak balas ni, bukan tindakan. Menunjukkan tindak balas peneutralan. Okay, penyataan iaitu asid hidroklorik dengan NaO, alkali. So dapat garam dengan air. Bolehkah kadar tindak balas bagi tindak balas ini diukur dengan pengurangan jisim ke lalang kon yang bertindak balas? Maksudnya dia nak buat macam sama, macam persamaan macam yang nombor 3 tu lah. Macam yang mula-mula dia letak atas penimbang. Boleh tak yang macam ni? Dia nak letak penimbang juga ni. Kalau awak bayangkan ini aqueous ni maksudnya cecair. Ini pun cecair. Dua-dua cecair ni. Lepas tu dia keluarkan, dia hasilkan garam dalam bentuk aqueous juga. Cecair juga. Dan air. Air pun cecair juga. Betul tak dia akan berlaku pengurangan jisim? Tak ada gas dibebaskan. Tadi sebab pengurangan jisim disebabkan oleh ada gas yang terlepas keluar. Ini hasil tak ada gas. Dua-dua dalam bentuk aqueous ataupun samalah bentuk cecair lah. Bolehkah kadar tindak balas diukur dengan kita letak macam penimbang tadi juga? Boleh tak? Tak. Okey, tidak boleh sebab tiada perubahan lah kan. Tiada mengeluarkan sebarang gas. Okey, tidak boleh. Tindak balas ini tidak menghasilkan sebarang gas. Tiada gas yang terbebas daripada kelalang untuk menyebabkan pengurangan jisim bahan dalam kelalang kon. Jadi awak tunggulah sampai bila-bila pun tak ada perubahan. Jisim patutnya tak berkurangan. Kecuali dah berlaku proses penyejatan. Dah lama sangat panas, dia pun keluarlah penyejatan. Pada suhu biasa pun penyejatan berlaku kan. Tapi sangat perlahan lah. Kecuali awak letak dekat panas terik tu, lama-lama kurang juga kan. Tapi tak logik lah itu Okey. Okey, nanti kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Sebelum tu, tengok kita bagikan sikit latihan sebab kalau awak tak buat latihan ni nanti dalam exam awak tak nampak dia punya bentuk soalan. Kita tengok buku teks muka surat. Muka surat berapa ni? Kadar tindak balas. Okey, aktiviti 7.3 Okey, 7.3. Kumpulan mana yang itu last? Aktiviti 7.3. Salin sikit 7.3 muka surat 229. Okey. Ni satu kumpulan lah buat ni. Kumpulan mana ni? Sekejap kita tengok last kali siapa kumpulan mana. Ni tak ada lagi ni. Kejap. Kalau salah beritahu cikgu Cikgu bagi kumpulan mana tak betul ke. Oh dah ada sebab awak ni cikgu Atikah Hajar ni. Sekejap. Oh dah lama dah kita tak buat ni Sekejap, sabar. Ish, kat mana kumpulan 3 itu Okey, so kumpulan 4 lah. Balik semula, kumpulan 4. Kumpulan 4 tu aktiviti 7.3, kumpulan 4. Betul kumpulan 4 Okey. Ni kumpulan 4. Buku teks Kemudian uji kendiri uji kendiri 7.1.
nombor 1, nombor 2, kumpulan 5. Lepas tu nombor 3, kumpulan 6. Nombor 4, kumpulan 7. Ada kumpulan 7 kan? Ada ke tak ada? Ada kan? Okey, kumpulan 7. Kalau tak ada, kumpulan 1 balik lah. Ni. Okey. Boleh ni? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Ya, kalau boleh faham, alhamdulillah lah. Okey. Nanti pesan dekat yang tak jawab lagi ID dengan ID ada tu. Muhammad ID ada ni? Awak dah jawab ke belum ID? Ujian. Dah, malam. Dah semalam. Boleh buat ke? Boleh jawab? Ada yang tak tahu itu. Tak baca lah tu. Maksudnya ulang kaji. Cikgu beritahu tu pun dah tangguh sehari tu kan. Sebab kelas Sina tu cikgu lupa nak beritahu cikgu dia. Ingat ke dah cakap dah, rupanya tak cakap lagi. Sina ada ramai yang betul semua. Memang kelas tu memang dia ni lah. Tak apa, start minggu ni cikgu akan tayangkan semua kelas. Bayangkan macam kita tampal di belakang makmal kita punya keputusan ujian Jadi awak boleh tengok kelas Sina berapa orang dapat betul semua. Markah paling rendah siapa. Okay, jadi semua kelas Sina pun nanti cikgu mintakan cikgu dia tampal juga sekali dalam grup kelas dia. Boleh tengok sampai kelas Hayan. Okay, so nampak boleh buat persaingan lah. Maksudnya awak tengok awak kelas keberapa pun kalau dia nak belajar boleh betul semua. Maksud kelas awak pun ada yang betul semua. Jadi tapi kelas Sina tu lagi ramai, 3 orang kot betul semua. 20 per 20. Kadang-kadang orang yang sama. Pelajar yang sama dia akan betul semua. Sebab dia memang ada target nak belajar, mesti aku tiap tempat dah betul semua. Macam tu dia ada target lah So kita berhenti sampai sini. Nanti semua orang dah buat, cikgu ni lah Syauqi tolong pesan dia PM cikgu. Dia ada masalah apa? Cikgu boleh bantu ke? Lepas tu dia buat ujian tu. Okey, dah semua orang dah buat. Kecuali adalah kelahian memang ni tak boleh dihubungi. Mak dia pun tak jawab. Anaknya pun diam, tak tahu apa masalah. Demam ke, masuk hospital ke, warded ke, cikgu pun tak tahu. Sebab mak dia pun tak jawab. Mak dia jawab sekali je hari tu. Lepas tu bila cikgu PM lagi, mak dia tegur. Nampak cikgu je tak jawab dah. Entah kenapa, tak tahulah. Okey, so 2 orang kelahian tu tak boleh dihubungi. Maknya pun sama juga, tak jawab. Ataupun mak dia kata pun, cikgu saya tak tahu nak buat apa dah cikgu. Macam tu. Mak dia pun tak berdaya dah. Cikgu lagi lah. Kalau mak pun jawab macam tu kan macam mana? Mak pun tak boleh nak tegur dah. Cikgu ni lagilah. Kan? Tak tahulah, cikgu pujuk-pujuk jugalah. Jawablah senyap je. Cikgu PM dalam WhatsApp dia, ambil kuis tu letak dalam WhatsApp dia pun tak jawab juga. Tak ada kata ya ke cikgu tidak pun tak jawab-jawab. Nampak dia baca tapi tak jawab-jawab. Itulah macam mana lagi. Cikgu pun dah usaha dah macam-macam dah. Mak pun dah PM tapi mak pun tak jawab-jawab. Takut tengok cikgu agaknya tertu tak baca. Aduh ya Allah. Macam-macam. Okey. Ya, stop sini lah Okay, awak boleh ni masuk kelas lain. Cikgu pada kelas form 3 ni. Okay, terima kasih join kelas. Semoga semuanya tercapai cita-cita. Terima kasih cikgu.